Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersiaran menyambung perbahasan kita mengenai dengan fiqh siyam ataupun fiqh tentang hukum hakam puasa. Dan seperti mana yang kita bacakan sebelum ini, kita memetik daripada kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i, kitab bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan diterbitkan oleh JAKIM. Baik, kita masih berada pada tajuk rukun puasa. Rukun puasa. Dan saya nak ulang sikit. Rukun puasa ni dia ada dua, iaitu pertama niat, kemudian yang kedua menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okay, saya ingat saya petik, saya ulang sikit tajuk niat ni. Bismillah walhamdulillah. Qala al-muallif hafizahullah hafizuhumullah wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Baik. Puasa mempunyai dua rukun yang asas, iaitu berniat puasa dan menahan diri daripada perbuatan yang membatalkannya dari terbit fajar sehingga tergelincir matahari. Baik, kita dah bincangkan sikit tentang niat. Saya nak ulang secara sepintas lalu. Pertama, niat ni, yang niat ini, niat ni apa dia? Mengqasadkan puasa. Maknanya kita mengazamkan dalam hati kita untuk melakukan ibadat puasa, dan disebutkan sini tidak memadai dengan lisan. Okey. Yang biasa kita sebut lafaz, talaffuz, talaffuz bin niyah, usalli fardha, nawaitu sauma ghadin, tu semua, ataupun sengaja aku berpuasa pada esok hari dalam bulan Ramadan kerana Allah Taala, itu adalah talaffuz, lafaz lidah. Dalam kitab ni disebut an-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Dia kata tidak memadai dengan lisan. Jadi niat lisan itu atau lafaz lisan itu adalah untuk membantu kita. Yang penting ialah dalam hati kita mengqasadkan, menyengajakan, ataupun kita kata kita telah berazam pada esok hari kita akan melakukan puasa. Dan kita telah sentuhkan hadis mengenai dengan niat untuk puasa Ramadan, iaitu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yubayyiti siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Sesiapa yang tidak berniat, menyengajakan niatnya pada waktu malam, sebelum terbit fajar, maka puasanya tidak sah. Hadis riwayat Ad-Daruqutni, Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi. Kita dah sentuhkan juga sebelum ini bahawa niat pada waktu malam ni bermula daripada waktu maghrib. Bermula masuk waktu maghrib dikira malam. Macam kita nak puasa hari ni, pagi ni, dia boleh mula nak niat tu semalam, malam tadi. Bermula maghrib sampai sebelum subuh. Itu tempoh dia. Tempoh dikatakan waktu malam tu. Dan kita dah sentuh itu untuk puasa fardu. Manakala untuk puasa sunat dibolehkan walaupun selepas fajar, selepas subuh. Katakan seseorang itu belum lagi sempat makan dan minum, walaupun asalnya tidak berniat untuk puasa, kemudian dia berniat untuk puasa selepas fajar. Contohnya belum makan, belum minum, dia kata hari ni aku nak puasa. Untuk puasa sunat dibolehkan, berdasarkan hadis fa inni idzan shaim. Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, bila mana
selepas subuh baginda bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ada tak apa benda nak makan? Kemudian Aisyah kata tak ada. Kalau tak ada, maka fa inni izan saim, maka sesungguhnya hari ini aku puasa. Untuk puasa sunat. Tapi untuk puasa fardu seperti yang kita jalani sekarang ni dalam bulan Ramadan, disyaratkan mesti waktu malam, niatnya pada waktu malam. Dan kita juga telah sentuhkan tentang niat yang berulang-ulang. Dalam mazhab Syafi'i, puasa dalam bulan Ramadan pada setiap hari-hari Ramadan adalah ibadah-ibadah yang berbeza. Maka tidak memadai dengan niat sebulan. Dan kita dah sentuh dulu sebelum ni bahawa niat sebulan ini dibolehkan oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik dalam mazhab Maliki, dibolehkan kita niat sebulan. Masuk satu Ramadan, malam satu Ramadan tu, yang pertama, untuk puasa pada satu Ramadan tu dibolehkan niat sebulan. Ya. Tapi Imam Asy-Syafi'i menyatakan, bagaimana tentang solat? Adakah kita masuk hari ini solat 5 waktu lah, fardu 5 waktu, adakah kita berniat 5 waktu pada waktu subuh? Contohnya waktu subuh tu kita solat, sengaja aku solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak sekaligus. Ataupun subuh adalah ibadah yang lain, zuhur yang lain, ya, solat yang lain, asar lain, maghrib lain, isyak solat yang lain. Maka tiap-tiap waktu solat itu perlu diniat berasingan. Begitulah pandangan Imam Asy-Syafi'i. Maka tiap-tiap hari Ramadan memerlukan niat yang berbeza. Walau bagaimanapun, diharuskan kita memakai, maksudnya kita ambil juga pandangan Imam Malik, pada hari awal Ramadan kita niat sebulan. Namun pada tiap-tiap malam hari Ramadan, pada malam Ramadan kita berniat puasa untuk keesokan harinya, ya. Iaitu secara ringkas atau sepintas lalu saya petik semula berkaitan dengan niat. Baik, kita pergi pada rukun puasa yang kedua, iaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Al-imsak anil mufattirat, ya, ataupun muftirat. Menahan diri daripada perkara yang batalkan puasa. Pertama, apa dia perkara yang batalkan puasa? Makan dan minum. Baik. Makan dan minum membatalkan puasa sekiranya disengajakan, walaupun sikit. Contohnya tuan-tuan, kalau kita sahur tadi, katalah ada orang sahur tadi, dia makan daging ke apa ke ayam ke, ada melekat kat gigi dia, sikit je. Kemudian dia dalam hari kita berpuasa ni, tiba-tiba pagi ni terasa ada sisa makanan. Dia rasa, oh ini ayam tadi ni, ini daging tadi ni. Dia pun congkil contohnya, ataupun dia keluarkan dengan lidah dia, kemudian dia telan. Itu batal puasa walaupun sikit, ya. Kemudian dalam kitab ni dia kata, kalau merasa makanan dibolehkan, ya, yang dikecap di hujung lidahnya tak membatalkan puasa mengikut pendapat yang terpilih, ya. Dia kata ini antara pandangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tak mengapa kalau kita merasa makanan cuka ataupun apa-apa makanan yang kita nak makan, yang kita masak, boleh, ya. Sebab apa? Kan kalau kita masak kan, tawar kan, buka puasa kan, orang kata tak cukup garam. Maka kita letak garam, kita rasa takut lebih garam, kita rasa sikit, sekadar untuk merasa makanan, ya. Lepas tu kita ludah semula, tak apa, tak batal puasa. Okay. Jika terlupa dirinya berpuasa dan telah makan dan minum, puasanya tidak batal. Okay, ini hukum terlupa lain, ya. Kalau terlupa, ya, antara apa, al-khata', ya, rufi'at an ummati, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengira dosa bagi umatku, ya, kata Nabi SAW, pada perkara apa? Al-khata', ya. Khata' an-nisyan, satu silap, an-nisyan terlupa, ya, wa mastukrihu alaih, ataupun dia dipaksa, ya, sesuatu
ini antara keadaan yang mana kita tidak dikira berdosa, iaitu terlupa. Macam setengah orang memang dia terlupa, ya. Dia tak ingat, dia minum, lepas tu dia minum, aku puasa. Maka apa yang diminum tu dianggaplah rezeki daripada Allah Ta'ala untuk dia, ya. Ini antara disebut dalam satu hadis yang daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, kata dia, man nasiya wa huwa shaim fa'akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang terlupa dia sedang berpuasa, lalu dia makan dan minum, lalu dia hendaklah dia meneruskan puasa dia. Dia puasa, dia tak ingat, lalu tiba-tiba dia ada termakan atau minum, maka falyutimma falyutimma saumahu, teruskan puasa dia, sempurnakan puasanya sampai petang. Sesungguhnya Allah telah memberikannya makan dan minum. Jadi dianggap apa yang kita termakan, terminum itu adalah merupakan rezeki Allah Ta'ala. Itu terlupa, ya. Jangan buat-buat lupa. Contoh dah masuk dah, puasa ke ni? Oh ya, tak ya. Alang-alang out. Contohnya, kalau makan kuih ke, terjumpa atas meja, ni baki-baki makan sahur tadi, alang-alang menyeluk perkasam, biar sampai ke dalam perut. Itu tak boleh tu. Baik. Tu yang pertama. Yang kedua, memasukkan suatu benda ke dalam rongga melalui ruang yang sedia terbuka, rongga yang sedia ada. Baik, kalau dalam bahasa Arab ni, rongga ni disebut al-jauf, jauf, ya. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab, para ulama membahaskan apa itu jauf. Yang itu dimasukkan adalah ruang halkum, tekak kita ni dalam ni, ya, yang mana boleh sampai ke dalam usus ataupun tali perut, ya, boleh masuk dalam usus. Sesuatu yang boleh masuk ke dalam dada kita, ya, udara. Macam contohnya dia ada sebutlah pasal rokok, berkenaan dengan rokok, ya, membatalkan puasa seperti pendapat jumhur ulama, kerana mereka yang ketagih rokok didapati pada hatinya dan paru-parunya kesan daripada rokok, jadi masuk ke dalam lebih daripada tekak. Tekak ni jauf, masukkan satu dalam rongga mana dalam jauf melalui ruang yang sedia terbuka. Apa dia? Mulut, hidung, ya. Baik, di sini saya nak sentuh sikit berkaitan dengan suntikan. Yang ni tuan-tuan boleh rujuk fatwa banyak, ya, fatwa Majlis Kebangsaan, fatwa-fatwa yang ada, fatwa Mufti Wilayah Persekutuan, Mufti Selangor, dan tuan boleh lihat dalam laman-laman web rasmi kaitan fatwa yang dipakai dalam negara kita. Macam mana tentang hukum suntikan? Adakah suntikan itu dikirakan memasukkan sesuatu ke dalam rongga? Ya, tuan-tuan. Okey, dia kalau kita suntik ubat, ya, ke dalam urat ataupun ke dalam ke daging, tercucuk ubat, yang itu tidak dikira rongga. Tetapi kalau suntikan itu suntikan yang mengandungi nutrisi, ya, glukos, ya, mengandungi bahan yang bersifat ganti pada makanan, ya, contohnya orang ni dia tak makan, tak minum, tapi melalui suntikan yang dia ambil boleh memberi dia tenaga seperti makanan atau minuman, maka batal puasa. Tapi kalau suntikan tu macam contohnya ubat, dicucuk di lengan dia, dicucuk di punggung dia, dicucuk di mana bahagian lain yang tidak sampai kepada jauf atau sampai ke dalam perut, yang itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga rongga yang sedia terbuka ni tak masuk telinga dan tak masuk telinga lah. Telinga ni kalau kita korek telinga kita, dia tidak sampai ke dalam jauf, tekak kita. Apa lagi? Hidung. Okey, tuan-tuan, yang ini pun dah banyak dah para ulama dan para asatizah kita dah bahaskan tentang korek hidung ni. Okey, korek hidung ni tuan-tuan, mudah kena nak faham macam ni lah, ya. Tak nak bincang panjang-panjang sangat. Kenapa Nabi SAW membolehkan ketika kita berpuasa, berwuduk, sunat kita kumur-kumur, sunat kita masukkan air dalam hidung sedikit saja.
jangan mubalarah, jangan berlebih. Kalau kita sedut lebih-lebih air dalam hidung atau ke kumur-kumur, nanti air termasuk. Tapi dibolehkan kumur-kumur juga ketika berwuduk, sunat. Kita sunat berkumur-kumur. Sunat kita masukkan air dalam hidung dan keluarkan, istinsyaq, istinthar, dibolehkan. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, kalau air kita boleh masukkan dalam hidung, kemudian kita keluarkan balik, tak batal puasa. Kenapa jari yang kita masukkan untuk gatal kita garuk dengan, kenapa jari yang masuk dan dikeluarkan semula batal? Secara logiknya kat situ pun kita boleh lihat, maka pandangan yang mengatakan korek hidung batal puasa itu pandangan yang lemah, pandangan yang lemah dan tidak terpakai lah. Kalau masih ada lagi orang yang berpendapat demikian atau berpegang dengan pendapat seperti itu atas peribadi masing-masing. Kalau dia rasa batal, maka jangan buat. Sama juga ada orang kata garuk pusat dia kata lubang, rongga juga. Garuk pusat ni batal puasa. Tuan-tuan cubalah garuk pusat, kenyang tak? Ambil air masukkan dalam pusat, kenyang. Jadi ini antara perkara-perkara yang perlu kita perhalusi lah. Kalau masih ada orang yang berasa was-was, dia rasa kalau masuk tangan dalam pusat, korek telinga, korek hidung batal puasa, maka dia jangan buat lah. Tapi kita nak cerita hukum untuk secara umumnya kepada semua orangnya, untuk awam, maka kita kata tak batal puasa. Okey. Dia sebut ruang yang sedia terbuka termasuk mulut, telinga, kemaluan dan dubur. Okey. Tentang mulut dengan telinga tadi kita dah sebut. Tentang kemaluan dan dubur ni macam mana? Contohnya orang masukkan ubat melalui kemaluan perempuan, melalui duburnya. Kalau masuk air, benda yang boleh masuk, cecair dan sebagainya, yang itu batal. Oleh itu dia kata, kat sini dia kata ubat titisan telinga membatalkan puasa. Dalam kitab dia kata batal. Tapi kita akan jumpa juga pandangan yang kata tak batal, ubat titisan telinga. Tapi kalau korek telinga tak batal. Okey. Tapi dia kata titisan ubat mata, bila kita pakai ubat macam Aimo tu, yang dikenakan, yang dititiskan pada mata, tidak membatalkan puasa, kerana mata bukanlah rongga yang terbuka, tapi telinga ni rongga terbuka. Dalam kitab ni kata pandangan yang dipegang oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bughar antaranya, kalau kita titiskan ubat telinga masuk dalam telinga, batal. Tapi saya sebut tadi, kalau korek telinga, setakat ambil cotton bud, cotton bud tu kita bersihkan di bahagian luar, atau kita masuk sikit dalam ni, itu tak batal puasa. Korek hidung pun tak batal puasa. Okay. Kalau masuk ubat dalam hidung, kena tengok juga. Kalau sekadar macam kita macam kita sunat berwuduk tu, masukkan air dan keluar, itu tak batal. Tapi kalau cecair atau ubat tu boleh masuk ke dalam jauf sampai ke tekak, ke dalam, maka boleh batal. Okey, satu lagi yang berkaitan dengan ni lah, hukum inhaler yang orang asma tu. Yang ni pun tuan-tuan akan dapati pandangan yang kata batal, pandangan yang kata tak batal. Itu tuan-tuan boleh cari dalam laman web rasmi banyak. Kalau Mufti Wilayah Persekutuan dalam pendapat yang telah dia bahaskan, tak batal ubat inhaler tu, kerana jumlah air yang masuk sangat sedikit, sangat sedikit dikiaskan dengan baki air yang ada dalam hidung bila kita masukkan air untuk berwuduk, sunat berwuduk, masukkan air dalam hidung, mesti ada sikit air yang masuk. Ataupun ketika mana kita berkumur-kumur, mesti ada sikit air yang bercampur dengan air liur yang mungkin kita telan. Kita berkumur-kumur, kita buang air daripada mulut kita, tapi mungkin ada sebahagian air tadi dia bercampur dengan air liur dan mungkin kita telan masuk, maka benda itu dipanggil ma'fu anhu, perkara yang dimaafkan. Jadi tidak batalkan puasa, maka dikiaskan dengan tu. Dan saya tahu ada pandangan yang kata batal. Yang ini lihatlah kepada keadaan, ada pandangan yang kata, yang pegang kata pandangan kata batal tu, dia kata orang yang asma ni dalam keadaan puasa, dia kena pakai ubat tu,
lepas puasa pun dia kena pakai. Jadi dia tak boleh nak ganti pada hari-hari lain. Tak boleh yang kita nak ambil sebelum ni fa'iddatun min ayyamin ukhra, ganti puasa pada hari lain. Jadi dia suruh orang ni dikira kena bayar fidyah. Wallahu ta'ala alam. Saya lebih setuju dengan fatwa bagi orang yang pakai ubat inhaler ni, maka dia ambillah al-masyaqqah tajlibut taisir. Keadaan masyaqqah, kesukaran, membawa kepada hukum, memudahkan dia. Baik. Jadi kita saya suka anjurkan ambillah pandangan yang kata tak batal. Baik. Okey. Begitu juga dia kata suntikan melalui dubur membatalkan puasa kerana ia adalah ruang yang terbuka. Kalau masuk melalui lubang dubur, macam setengah orang dia tak boleh buang air besar, dia ada sejenis cecair tu, ubat tu saya tengok dia cucuk di lubang dubur, kemudian dia picit masuk cecair tu dalam dubur, kemudian dia bertindak balas untuk membuatkan pesakit tadi rasa nak buang air besar. Ubat macam tu batal, pasal dia memang masukkan cecair masuk dalam badan. Okey, melalui rongga yang sedia ada, bukan injection. Injection ni benda tak ada, injection ni benda tak ada, kita cucuk. Tapi lubang dubur adalah rongga yang sedia ada. Baik. Dia kata kita terus tengok ni, puasa tidak batal jika lalat, agas, serangga atau debu masuk dalam rongga kerana ia sukar dielakkan. Ini hukum masyaqqah lah ni, ataupun umumul balwa. Umum maknanya macam contohnya kita lalu di satu jalan, ada angin, debu, kita tahulah kalau kita tengok angin tu berdebu, apa macam saya duduk negara Arab dulu, bila angin kuat, kita jalan di jalan pasir ni, debu angin tu, dan tentulah bila kita hirup udara tu ada yang masuk dalam hidung kita. Dia benda yang kita panggil berjisim lah, bukan angin kosong tu, bukan udara kosong saja. Udara tu dah bercampur dengan debu. Macam mana kalau kita sebut debu tu masuk dalam badan kita, adakah membatalkan puasa? Dalam kitab ni kata tidak batal, kerana ianya sesuatu yang sukar untuk dielakkan. Benda tu dia panggil umumul balwa. Begitu juga halnya jika tertelan air liur. Air liur kita macam tadilah, bercampur dengan air kita berkumur-kumur sikit, lepas tu kita telan. Semua tu dikira perkara yang sukar untuk dielakkan. Itu tak batal puasa. Walau bagaimanapun puasa akan batal sekiranya air liur yang ditelan itu bercampur dengan najis. Contohnya seseorang yang mengalami gusi yang berdarah, dan menelan air liurnya tanpa membasuh mulutnya terlebih dahulu, sekalipun air liurnya itu kelihatan putih jika dia berkumur-kumur atau yang dimasukkan dalam hidung ketika berwuduk sampai ke dalam rongga. Kalau berwuduk tu masuk air tadi banyak, disedut banyak yang masuk, yang itu batal. Yang kita sebut tadi dikeluarkan airnya, tapi sedikit saja yang ada, mungkin sedikit sangat, tak batal. Tapi kalau yang disedut tu ditarik, sebab Nabi SAW illa antakuna sha'iman, bila kita berwuduk kita sunat sedut air dalam hidung, tapi jangan lakukan ketika puasa. Maknanya jangan tarik air secara berlebihan. Setakat basuh sikit boleh, ianya tak batal puasa. Kalau banyak sampai ke dalam rongga, sampai ke dalam jauf, tekak atau halkum kita, boleh batal puasa. Okey. Tapi dia kata tidak batalkan puasa jika kedua-dua perbuatan itu, kumur-kumur dan masukkan air dalam hidung, dilakukan tidak berlebih-lebihan. Sebaliknya, jika dilakukan berlebih-lebihan, puasa jadi batal disebabkan membuat perkara yang ditegah ketika berpuasa. Baik. Begitu juga sisa-sisa makanan yang kita sebut tadi, sisa-sisa makanan yang di celah-celah gigi yang tertelan bersama air liur, dia kata tidak batalkan puasa sekiranya susah membezakannya. Kalau kita rasa memang air liur kita terasa ada benda,
Ini sisa makanan, kita boleh asingkan, dibuang atau diludah, ya, tidak batal puasa. Tapi kita dah tak, kalau kata contohnya, kalau ada sisa makanan yang bercampur dengan air liur, susah nak dibezakan, dia dah larut, ya. Jadi kita tak disuruhkan asyik meludah, rasa macam tepung tadi, ludah, asyik meludah je, tidak disuruh sampai macam tu, ya. Kalau sukar untuk dibezakannya, sukar untuk kita ludah mengeluarkannya, ya, maka dia kata tidak batalkan puasa. Tapi kalau kita rasa tu memang ini memang daging, ini ada ayam, ini ada kesan kuih tadi, ya, kita boleh keluarkan. Kalau kita boleh keluarkan, maka tak boleh telan, ya, maka perlu dibuang. Kalau dah tak boleh dibezakan, air liur kita tu dah bercampur macam sama dia semua, ya, sukar untuk kita ni, boleh, kalau kita telan air liur tu tidak batalkan puasa. Okey. Jika tiada kesulitan sedemikian, puasanya batal. Kalau maksudnya, kalau kita boleh keluarkan sisa makanan itu, ya, tapi kita sengaja telan, batal. Kalau sukar dibezakan, macam saya sebut lah, kalau makanan yang terlampau halus, ya, dah hancur, ya, campur air liur kita kita telan, maka dia kata tak batal. Puasa seseorang yang makan dan minum kerana dipaksa tidak batal disebabkan kemahuannya tersendiri terhalang ketika itu. Dia syarat dia mesti sengaja. Kalau orang paksa kita, paksa pun kena tengok lah. Paksa dengan diacukan senjata ke, pisau kat leher kita, makan, ya, letak pistol kat kepala kita. Jadi kalau setakat orang paksa-paksa kata kau makan, ya, kalau kau tak makan, aku tak kawan kau. Yang itu tak boleh lah. Itu paksa yang tak ada kesan apa pun. Tak nak kawan, sudah. Baik. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Okey. Muntah ni antara perkara yang membatalkan puasa. Muntah yang disengajakan membatalkan puasa seseorang, sekalipun dia pasti tiada apa-apa daripada muntahan tersebut masuk semula ke dalam perutnya. Akan tetapi puasa seseorang itu tidak batal sekiranya tiada upaya menahan muntahnya. Kalau sakit, ya, angin, dia rasa nak muntah, dia muntah, yang dah tak boleh ditahan. Kalau orang tu dia jolok, tekak dia dengan jari sehingga keluar, itu batal. Dia jolok sampai dia keluar, batal. Tapi kalau dia sakit, tiba-tiba terasa nak keluar, dia buang, dia muntah, ya, yang itu tidak batal kalau sikit. Walau bagaimanapun saya lebih setuju dengan pandangan kalau muntahnya terlalu banyak, ya, lebih baik diambil pandangan kata batal. Ya, muntah yang banyak benar digantikanlah pada hari yang lain, ya. Lagipun kalau orang yang jenis macam ni, sakit ni, sunatlah untuk dia tetap tidak makan dan minum sampai maghrib, ya, menghormati keadaan puasa dia tu. Yang asalnya dia niat puasa, kemudian dia sakit, dia muntah, ya, kalau dia muntah, kalau sedikit kita kata tadi tak batal lah. Tapi kalau terlalu banyak muntah, dan kita tak tahu, mungkin ada muntah yang tadi masuk semua dalam perut dia secara dia tak perasan, yang itu lebih baik dia berpegang dengan pandangan yang kata batal, nanti gantikan puasa pada bulan-bulan yang lain, ya. Tapi kalau dia kata tak sengaja, tak tahu, tak batal, ya. Ada tak muntah tu kalau keluar, ada yang ditelan balik ke, dia tak tahu, dia tak perasan, tak sengaja, sebagainya, itu tak batal. Baik. Sekalipun dia mengetahui ada sesuatu daripada muntahan tersebut yang masuk semula ke dalam perutnya dengan tak sengaja, dia tak batal lah. Baik, pandangan mengenai dengan muntah tadi berdasarkan kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara'ahu qai wa huwa sha'im, fa laysa 'alaihi qada' wa an istasqa falyaqdi."
Sesiapa yang tidak dapat menahan muntahnya semasa berpuasa, dia tak wajib qada puasa dia, tak wajib. Tapi saya sebut tadi kan, kalau dia terlalu banyak, baik dia kata sebagai ihtiyat, dia kata batal lah puasa aku, nanti aku ganti balik. Tidak wajib untuk dia mengqada puasanya jika dia sengaja muntah. Macam tadi sengaja ni macam mana? Ada istiqa' ni contohnya, dia atau istisqa' maknanya dia jolok tekak dia nak bagi ni, bagi keluar, batal. Kemudian saya dengar ada pandangan, saya tak jumpa lagi, ada pandangan yang mengatakan kalau satu orang dia lalu satu lorong tu ada sampah atau kotoran atau bau yang busuk, dia lalu tu dia tahu, contoh dia pernah lalu jalan tu, jadi lawyer, dengan bau busuk, dengan sampahnya, kotoran yang ada, menyebabkan dia lalu situ, dia memang nak muntah, memang dia muntah. Bila dia berpuasa, dia sengaja lalu jalan tu, itu dianggap macam sengaja nak muntah. Itu ada pandangan yang begitu. Saya tak baca dalam kitab, tapi ada dalam perbincangan, ada rakan-rakan yang sama-sama belajar ni, dia sebutlah pandangan tu. Wallahu ta'ala alam, saya tak tahu. Yang keempat, bersetubuh dengan sengaja. Sengaja berjima', Kalau orang tu dia bersetubuh dengan isteri dia, dia pun tak ingat, isteri pun tak ingat. Bersetubuh dengan sengaja membatalkan puasa sekalipun tanpa keluar air mani. Okey. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Surah Al-Baqarah ayat 187. Makanlah kamu, minumlah kamu sehingga nyata kepada kamu benang putih, maknanya cahaya siang, terbit fajar, daripada benang hitam iaitu kegelapan malam, waktu fajar. Maknanya bila waktu malam Ramadan kita boleh makan, boleh minum, tapi jangan sehingga terbit fajar masuk waktu subuh. Jadi termasuklah waktu tu tidak boleh bersetubuh, bukan makan minum je, setubuh pun tak boleh. Sebab dalam ayat ini kata, kemudian sempurnakanlah puasa kamu itu sehingga malam, iaitu maghrib. Janganlah kamu menyetubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Okey, waktu malam kalau kita iktikaf di masjid pun kita tidak digalakkan memenuhi syahwat, tapi malam-malam hak lain boleh. Jadi bermakna bila malam yang lain, macam ayat yang saya baca sebelum ni, uhillalakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum, malam boleh, makna siang tak boleh. Okay. Surah Al-Baqarah ayat 187. Walau bagaimanapun persetubuhan itu tidak membatalkan puasa sekiranya dia terlupa dirinya berpuasa. Macam mana boleh terlupa ni? Okey. Dikiaskan kepada makan dan minum. Kalau makan minum tak sengaja, tak batal puasa. Maka kalau bersetubuh tak sengaja pun tak batal puasa. Cumanya ialah kalau makan ni, kita tengah makan tu, berhentilah. Jadi kalau berjima' ni macam mana? Tengah seronok tu teringat, salah seorang teringat, bagi tahu pada pasangan, isteri ke suami ke, bagi tahu, bang puasa. Ya ke? Tapi macam mana ni? Nak teruskan tak boleh. Okay. Berhenti serta-merta lah. Tak boleh. Baik, ada masa sikit lagi saya nak teruskan. Yang kelima, mengeluarkan air mani. Okey, mengeluarkan air mani, istimta' bil yad, bahasa kita onani, Air mani keluar sama ada dengan perbuatan berkucup atau seumpamanya, atau dengan tangan. Bila mana seseorang berbuat demikian dengan sengaja, puasanya batal. Jika tidak disengajakan, tidak dapat menahan air maninya keluar, puasanya tidak batal. Ada orang dia datang syahwat dia, keluar, walaupun tidak berlaku persetubuhan, dia keluar. Ataupun tidur bermimpi keluar air mani, tak batal puasa. Kerana
tidur tu di luar daripada kita panggil apa, keluar daripada kemampuan dia lah. Tengah tidur nak kawal diri macam mana, ya? Kalau dia bangun tidur, tiba-tiba dapati basah pakaian dia, seluar dia atau kain pelekat dia basah, kemudian dia boleh bezalah air mani lain, air kencing lain, ya. Takkan dah besar-besar ni kencing malam pula, kencing tilam pula. Dia pun boleh beza, air mani dia pekat, ya. Kalau air kencing tu dia tidak, dia cair lah. Okey, air kencing ni baunya hancing. Air mani dia keras, air mani dikenal baunya macam mana. Jadi dia kata, ini time bila ni? Tidur tadi. Waktu tidur tak batal puasa. Ataupun dia sedang, ada pandangan ulama juga sebut kalau dia sedang berkhayal. Ni benda yang boleh berlaku, Dia khayal, patutnya kita buat puasa ni banyakkan zikir ke, baca Quran kan. Ada orang dia berkhayal macam bukan. Keluar, boleh jadi. Maka yang itu tak batal. Tapi kalau dia sengaja keluarkan, ya, dengan tangan dia, atau tangan isterinya, itu juga batal puasa. Okey. Bila seseorang melakukan demikian dengan sengaja, puasanya batal. Jika tak disengajakan dan tidak dapat menahan air maninya keluar, puasanya tidak batal. Okey. Oleh demikian, makruh tahrim. Makruh tahrim ni apa? Benda makruh kita tahulah, ya. Benda yang kita tinggalkan dapat pahala kan. Wa yusabu ala tarki. Orang tu dia diberi pahala dengan sebab meninggalkannya. Makruh. Tapi makruh di sini tahrim, makruh tahriman, makruh yang dia dekat nak pergi pada haram. Apa dia? Berkucup dalam bulan Ramadan bagi seseorang yang syahwatnya bergelora, sama ada laki-laki perempuan. Dah tahu awak tu nafsunya kuat, ya, maka dia peluk-peluk isteri dia, berkucupan dengan isteri dia, lama-lama syahwatnya datang yang menyebabkan boleh keluar air mani, ya. Makruh yang dekat kepada haram dipanggil. Okay. Kalau dia berkucup dengan isteri dia, dia peluk isteri dia, dia cium dahi isteri dia, cium pipi isteri dia, tak rasa apa-apalah. Maksud saya tak rasa apa tu, sekadar macam tu dia, cium je, kublah, kublah wahidah, macam tu dia, pegang isteri dia macam tu. Tapi tak ada rasa nak apa-apa pun. Dia makruh je. Tapi kalau tahrim, makruh tahrim ni sampai naik syahwat, ya, sampai syahwatnya bergelora, yang bimbangnya lama-lama bawa pada jima. Bila tengok suami tu dah berlebihan sangat, isteri kata, bang, kita puasa bang. Tak apa, nanti kita ganti je. Nanti kita puasa je 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'ain. Isteri kata, betul ke bang? Okeylah bang, saya ikut je abang. Tak boleh lah. Itu kalau sampai orang yang tak boleh mengawal nafsunya, maka jangan dia berkucupan, jangan dia bermesra dengan isteri secara berlebihan. Malah orang yang syahwatnya tidak bergelora pun lebih baik mengelakkannya sebagai langkah berwaspada, dipanggil ihtiyat, ya. Makruh bercumbu, ya, bulan Ramadan dengan isteri pada waktu siang bagi orang yang nafsu syahwatnya bergelora, sama ada lelaki atau perempuan. Ini pandangan oleh Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dalam mazhab kita. Okey. Walaupun ada pandangan yang lain, seperti Ibnu Munzir mengatakan ada rukhsah diberikan, kalau tanya pandangan Sayyidina Umar Ibn Khattab, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Aisyah, Atha, Sya'bi, Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Ahmad dan pandangan lain, dia kata ada rukhsah, setakat bercumbu-cumbu suami isteri tapi tak membawa kepada syahwat, yang apa, sampai mendorong kepada berlakunya persetubuhan, dia kata tak apa. Tapi elok kita hindarkan, itu lebih baik. Ini kerana perbuatan tersebut terdedah kepada merosakkan puasa berdasarkan kepada hadis, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia sendiri ceritakan keadaan Nabi SAW. Kana Rasulullah SAW, dia kata,
yuqabbiluni wa huwa sha'im wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbah. Dia kata Rasulullah SAW mengucup aku. Yuqabbilu ni makna dia pernah cium aku dalam keadaan baginda berpuasa. Ya. Siapa di kalangan kamu yang mampu mengawal nafsunya sebagaimana Rasulullah? Jadi dia timbulkan persoalan itu. Siapa di kalangan kamu yang boleh kawal nafsunya seperti Rasulullah? Maknanya kalau kamu tak boleh, jangan. Dia kata Nabi SAW pernah mengucup isteri dia. Tapi Nabi orang yang kuat boleh menahan nafsunya. Jadi siapa di kalangan kamu yang boleh kawal nafsunya? Macam tu. Ya. Jadi mengucup isteri dia tidak bawa kepada hukum haram. Tapi kita kata tadi makruh, makruh. Hadis yang kita baca ni pun membawa isyarat kepada makruh lah, tak bawa kepada hukum haram. Para ulama berpendapat kata-kata Aisyah radhiyallahu anha ini bermaksud apabila kamu boleh mengelak daripada berkucup, maknanya itu lebih baik lah. Kalau kamu boleh elakkan diri daripada berkucupan antara suami isteri, yang itu lebih baik. Jangan kamu sangka diri kamu boleh melakukannya sebagaimana Rasulullah SAW. Ini kerana Nabi SAW mampu mengawal nafsunya dan terjamin daripada keluarnya air mani. Timbul keinginan, maknanya bersetubuh, bergelora nafsu dan sebagainya. Sedangkan kamu tidak terjamin demikian. Baik. 6, 7. Dua lagi. Yang ke-6 dan yang ke-7, haid dan nifas. Baik, antara perkara yang batalkan puasa ialah haid dan nifas. Kalau orang perempuan puasa pada pagi hari sampai tengah hari keluar darah haid, maka batal puasa lah. Yang itu di luar daripada kemampuan dia. Jadi dia memang ada orang perempuan kalau dah datang haid dia tidak puasa lah. Tapi perlu diganti selepas Ramadan. Nifas ni apa? Nifas, mungkin orang terkeliru, orang lelaki terkeliru, mungkin ada orang perempuan pun terkeliru antara nifas dan wiladah. Apa dia? Wiladah ni darah yang keluar ketika melahirkan anak. Saya difahamkan bahawa ada juga orang perempuan bila mana dia beranak, dia melahirkan anak, tak keluar darah, so tak ada wiladah lah, tapi dia wajib mandi juga. Ni kita cerita, kalau bicara hukum mandi ni, dia wajib mandi juga kerana bayi yang keluar itu ibarat bayi itu dia asal daripada air mani, daripada suami bercampur dengan benih isteri. Kemudian dia dalam tempoh 9 bulan tu dia berkembang menjadi janin, daripada air mani tu berkembang menjadi janin, jadi bayi dan keluar. So kalau air mani keluar daripada tubuh seseorang itu, dia wajib mandi hadas. Maka bayi keluar daripada daripada faraj seorang ibu keluar, sama hukum dia wajib mandi walaupun tak keluar darah. Baik, kalau keluar darah berserta dengan melahirkan anak, darah tu dipanggil wiladah. Wiladah. Mungkin dia keluar sekejap je. Kemudian selepas melahirkan anak tu, ada darah yang berterusan keluar. Kebiasaannya 40 hari. Maksimumnya 60 hari. Yang ini dipanggil darah nifas. Saya ulang balik. Darah yang keluar lepas wiladah, lepas beranak. Maknanya masa mula-mula wiladah, ibu ni bila balik rumah, dia kena mandi dulu. Mandi sebab apa? Sebab darah wiladah. Lepas tu darah keluar. Keluar berterusan. Maka dalam tempoh tu dia tidak boleh puasa, dia tak boleh solat, dia tak boleh puasa. Darah ni dipanggil nifas. Biasanya sampai 40 hari. Lepas 40 hari darah tu berhenti, maka dia wajib mandi dan beribadah macam biasa, solat, puasa dan sebagainya. Tapi kalau lepas 40 hari masih keluar, dia punya maksimumnya 60 hari. Selepas 60 hari kalau masih keluar, yang itu dianggap darah penyakit istihadah.
Jadi hukum istihadah ni kalau lepas 60 hari masih keluar lagi darah selepas beranak tu, ya, maka seorang perempuan macam ni lah istihadah, dia kena sumbat, dia kena tahan, ya, kemaluannya dengan tuala wanita ke apa, ya, dia bersihkan dirinya dan solat juga, ya. Tapi kita beritahu beza antara wiladah dan nifas. Oleh itu, puasa seseorang perempuan itu terbatal jika mendapati dirinya haid atau nifas pada waktu siang, dan wajib ke atasnya mengqada puasa tersebut. Sikit disentuh sini, saya nak baca juga. Ada wanita, mengenai haid, darah haid. Terdapat orang perempuan, wanita yang ingin mengambil pil penahan haid kerana ingin berpuasa penuh pada bulan Ramadan. Apa pandangan para ulama? Ianya dibolehkan, tetapi afdal jangan mengambilnya dan kekal mengikut takdir Allah kepada orang wanita. Pendapat ini juga sama dengan pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang mengatakan pada pendapat dia, sebaik-baiknya perempuan itu mengikut sifat tabi'i dia, kejadian semula jadinya. Datang darah haid, biar keluar, ya. Tapi kalau dia makan pil penahan haid, menahan diri daripada keluar darah, macam setengah orang perempuan juga ada yang ambil pil tu untuk pergi buat umrah atau haji, ya. Dia makan pil tu supaya tak keluar darah haid, supaya dia dapat terus melakukan ibadah manasik haji ni atau umrah tu berterusan. Samalah hukum, ya. Tapi kalau dia tak gunakan itu, dia kata lebih baik, ya, afdal. Kerana darah haid ni dia keluar datang daripada Allah Ta'ala. Sekiranya wanita itu hendak makan ubat untuk melewatkan haid agar ia tidak datang dalam bulan Ramadan, hukumnya tidak mengapa, dengan syarat ubat itu tidak memudaratkan diri dia. Kalau lihat ada riwayat yang saya pernah belajar dulu, zaman Nabi SAW pun ada sahabiah yang makan ubat daripada akar-akar kayu. Jadi dikiaskan dengan keadaan tu. Zaman sekarang ni orang guna pil, doktor apa semua. Baik, siapa yang nak makan ubat ni, dia kata mereka boleh meminta nasihat pakar lah, nasihat doktor, nasihat orang-orang alim dan pakar, atau nasihat doktor mengenai ubat itu. Pastikan ubat yang selamat lah. Menelan pil tersebut akan membolehkannya berpuasa genap sebulan pada bulan Ramadan, dan insya-Allah diterima Allah Ta'ala puasa dia, sebab darah tak keluar. Kalau orang datang haid, datang nifas, darah nifas, dia kena kira lah berapa hari dia tidak puasa dan digantikan pada bulan-bulan lain. Ini berdasarkan kepada hadis daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, bila ditanya tentang orang perempuan ni, apa makna hunna naqisatud dini wal aql, orang perempuan ni ada kekurangan pada agamanya dan pada akalnya. Bila ditanya apa maksud perempuan ni kurang daripada lelaki, ya, Nabi SAW bersabda, alaysa iza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah orang perempuan bila datang haid, dia tidak solat, dia tak puasa, maka dikira dia kurang daripada orang lelaki. Okey, orang lelaki tak ada datang haid, maka dia solat, kewajipan solat tu berterusan, tak ada berhenti-berhenti. Orang perempuan dia ada berhentinya solat. Solat datang haid, dia tak wajib, dia tidak boleh solat, tak disuruh ganti. Tapi puasa, datang haid, dia tak boleh puasa, tapi dia wajib ganti. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tuan-tuan bayangkan, orang perempuan ni, yelah, bukan semualah, tapi kalau lihat suami-suami, cuba tanya isteri masing-masing, ada juga orang yang lihat nak ganti puasa, Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, kalau sudah masuk Ramadan berikutnya tak ganti juga puasa, ya, kemudian dia dikenakan fidyah. Kemudian setahun lepas tu tak ganti lagi, digandakan fidyah, ya. Ini antara sebabnya adalah
untuk menggalakkan orang perempuan ni cepat-cepat ganti puasa. Okay, mazhab lain, pandangan mazhab lain dia kata seumur hidup tak dikenakan fidyah. Dia tak ganti sampai bila-bila pun, yang penting selagi dia hidup dia kena qada puasa dia. Okey. Dalam mazhab kita dia saya ingat ini ijtihad lah. Dalam mazhab Syafi'i, orang perempuan dikenakan fidyah tu tujuannya untuk fidyah yang asal kita sebut dah sebelum ni, untuk orang yang sakit, ya. La yurja shifa'uhu, sakit yang tidak dijangka boleh sembuh, atau orang yang tua terlalu uzur, yang tu bayar fidyah sebab dia memang tak boleh puasa. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada juga fidyah bagi perempuan yang tadilah, ya, tak ganti puasanya sampai masuk tahun berikutnya, atau orang perempuan yang menyusukan bayi, ya, orang perempuan yang mengandung, yang dia bimbangkan keselamatan dan bimbangkan mudarat pada bayi dia. Yang ni pun ada hukum fidyah. Saya tak nak panjangkan tajuk tu. Kita nak cerita yang tadilah, bahawa haid, ya, bila datang haid ataupun kita bincang nifas, maka orang perempuan tidak berpuasa, dia tidak boleh solat, dia tak boleh puasa, maka itu dikira itu dikira kekurangan dalam melaksanakan kewajipan agama bagi orang perempuan. Itu rahmat Allah kepada orang perempuan lah. Macam tu. Akhir sekali, saya nak habiskan, gila dan murtad. Orang gila batal puasa. Baru ni ada satu soalan dalam komen di Facebook saya. Macam mana kalau orang sedang berpuasa, sebelum tu dia tak mukallaf lah, tiba-tiba datang penyakit stroke ataupun orang yang koma, ya, akalnya sudah tidak berfungsi, adakah dia wajib puasa? Baik, tuan-tuan perempuan, bila kita dah koma ni, akal kita sudah tidak berfungsi lah, ya. Syarat mukallaf ni adalah aqil baligh, ya, berakal cukup umur. Jadi kalau akal kita tidak berfungsi, kita tidak wajib lagi melaksanakan kefarduan syarak. Contoh, kalau orang tu koma sampai 2 tahun, adakah dia nak kena ganti puasanya dalam tempoh yang dia tak puasa tu? Ataupun macam mana keadaan orang yang bila akalnya hilang, ya, kalau sekejap, ya, itu ada pandangan ulama lah. Kalau hanya seketika, ya, maka dia masih lagi mukallaf, puasanya batal dan dia wajib qada. Tapi kalau dah sampai peringkat koma, ya, tidak ada lagi tuntutan syarak ke atas dirinya, ya, kerana akalnya telah hilang. Sebab tu orang yang sengaja hilangkan akalnya dengan minum arak atau dadah, ya, menyalahgunakan dadah dan sebagainya, haram, dosa besar, kerana menghilangkan fungsi akal menyebabkan kita ni tak layak jadi mukallaf. Okey. Jadi kalau orang gila, dia ada penyakit gila yang datang dan pergi, ya, gila yang bertempoh. Dia tengah duduk diam tiba-tiba datang penyakit gila dia. Ya, saya kenal ada orang macam ni. Lepas setengah jam tiba elok balik. Okey, maknanya dalam tempoh penyakit dia datang, dia bukan lagi mukallaf, puasa dia batal. So dia kena ganti puasa tu pada hari lain. Murtad. Murtad ni tu saya cerita. Kalau murtad ni dah terkeluar daripada agama Islam, maka semua amalan dia batal. Habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah. Segala amalannya gugur di dunia dan akhirat. Baik, kedua-dua perkara tadi, gila dan murtad, ya, menghalang daripada berpuasa. Bukan puasa je, semua, solat, apa semua. Ini kerana orang yang berpuasa dalam keadaan dia telah terkeluar daripada kelayakan beribadat, ahlu taklif. Justru setiap orang yang berpuasa wajib menahan dirinya daripada semua perbuatan yang membatalkannya, bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Ini bererti jika seseorang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa dengan sangkaan fajar belum terbit, kemudian ternyata sangkaannya itu salah, puasanya tetap batal. Contoh, dia kata ni belum masuk subuh lagi ni, makan lagi, makan. Lepas tu
dia baru tengok, baru check, contohnya baru tengok Google ke, buat bila masuk subuh ni, tadi lagi dah masuk, contohnya 5.55 masuk fajar, subuh. Dia tak tahu dia makan sampai pukul 6. Oh tak, kita tersilap tadi, batal. Sebab itu dalam dalam mazhab kita ni, dia ada sunat waktu imsak tu. Sunat kita berhenti makan. Waktu imsak ni pun tuan-tuan jangan kita terus petikai. Mana ada waktu imsak zaman Nabi boleh makan sampai azan. Dia gini tuan-tuan, sekarang ni penentuan waktu solat ni dikira ikut zon. Jadi dia ada zon ni yang mana dia dekat dengan matahari terbit, ada zon dia jauh sikit. Saya bagi contoh, tapi dalam satu zon tu dia letak waktu subuh satu je, 5.55 sebagai contoh. Kemungkinan dalam zon itu masuk waktu solat bagi zon yang berada, kawasan yang berada di hujung zon tu. Kalau yang dekat dengan matahari terbit, okey lah, 5.55 sudah masuk waktu subuh. Kemudian dia ada zon yang jauh sikit. Zon yang jauh sikit iaitu contohnya mungkin dia sebenarnya masuk waktu subuh dia lewat sikit. Jadi untuk ambil ihtiyat, semua kira hukum yang dekat dengan terbit, ataupun sebaliknya. Macam ni kalau orang yang berada di waktu dekat dengan matahari terbit, bagi orang yang berada di hujung kawasan tu, zon tu, dia belum subuh lagi. Dia tunggu betul-betul 5.55. Tapi bagi mereka yang dekat dengan kawasan matahari terbit, sebenarnya dah subuh. Sebab tu dia ihtiyat, dia untuk langkah berhati-hati, sebelum daripada tempoh tu 10 minit berhenti makan. Jadi kita tak katalah waktu imsak ni benda zaman Nabi tak ada. Kita panggil benda ni ihtiyat, untuk berhati-hati. Kan lebih baik sebelum daripada subuh tu kita sudah berhenti makan, bersihkan gigi, bersiap-siap untuk solat. Takkan kita nak makan terus sampai selagi tak dengar azan lagi, makan. Jadi kita ambil ihtiyat tu, kita ambil sebagai langkah berhati-hati supaya seseorang itu dia tidak makan lebih daripada waktunya. Dan bukan satu yang wajib pun nak kena makan sampai dekat-dekat azan, tak ada. Jadi berpada-padalah dalam hal ni, walaupun ada hadis yang mengatakan boleh makan sampai sampai Abdullah bin Ummi Maktum melaungkan azan. Bilal azan pada waktu malam. Kamu boleh makan minum sampai azan Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi kalau kita berhati-hati, kita berhenti makan lebih awal, sebelum masuk waktu, itu lebih baik. Wallahu alam. Siapa yang nak makan terus pun boleh. Cuma kalau didapati bahawa dia dah makan tu sebenarnya dah masuk subuh, dengan sangkaan tadilah, dia kata belum lagi, tak dengar azan lagi ni, tak dengar azan lagi, makan lagi. Kemudian bila dia mendapati dia dah makan tadi tu, sebenarnya telah masuk fajar, puasanya batal, tak sah. Namun dia hendaklah meneruskan imsak. Imsak maknanya kita teruskan tahan diri makan minum sampai maghrib, bagi menghormati bulan Ramadan. Bukanlah maknanya contohnya orang tu dia makan, jam tu pasal macam tak bergerak je, dah pukul 6 rupanya. Kita makan tadi lebih waktu ni, alang-alang ni kita dah tak puasa, tak sah ni. Tengah hari kang kita masak pizza, kita masak ayam golek ke, tak boleh. Hormat bulan Ramadan, walaupun puasanya tidak sah, dia kena tahan diri makan minum sepanjang hari bagi menghormati bulan Ramadan. Dan wajib pula mengqadakkannya sekiranya dia berbuka kerana menyangkakan matahari telah terbenam, sedangkan sangkaannya ternyata salah. Baik, kalau ada orang dia tunggu waktu buka puasa, dia
ada orang jam dia bunyi, kononnya jam masuk waktu, jam dia dah set ada bunyi. Bila bunyi jamnya, oh dah masuk waktu dia makan. Sedangkan waktu belum masuk. Bila ternyata jam dia, bunyi jam dia atau aplikasi handphone apa sebagainya berbunyi waktu, dia penggera, alarm dia bunyi, dia pun makan. Rupanya belum masuk waktu. Puasa dia batal. Walaupun dia tak sengaja, tu taklah berdosa, tetapi wajib mengqadakkan semula puasanya itu kerana dia tersilap. Okey. Wallahu taala a'lam. Habis bab ni. InsyaAllah akan datang kita pergi pada adab-adab puasa dan perkara-perkara makruh dalam berpuasa. Yang ni insyaAllah kita akan sambung di kesempatan yang lain. Sekadar itu saja, lebih kurang sejam kita bersiaran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.